Si comel berbulu ini sering mendapat tempat di hati sesiapa sahaja yang melihatnya, termasuk golongan lelaki. Lelaki yang memiliki kucing dikatakan lebih setia dan penyayang. Kebiasaannya, mereka hanya akan memiliki seekor kucing untuk dijadikan teman dan ianya bertahan dalam jangka masa yang panjang. Begitu juga dalam sesebuah perhubungan, lelaki pencinta kucing dikatakan lebih setia kepada pasangan mereka. Selain itu, lelaki yang sukakan kucing merupakan seorang yang bertanggungjawab. Ini kerana penjagaan seekor kucing perlu ketelitian yang tinggi dari aspek kesihatan, pemakanan, barangan mandian, vitamin dan tempat yang selesa untuk bermain dan tidur. Oleh kerana itu, mereka sanggup berbelanja ribuan ringgit demi si comel tersayang. Persoalannya, benarkah lelaki pencinta kucing ini seorang yang penyayang? Adakah mereka merupakan pasangan yang terbaik? Dan adakah belayan si comel berbulu ini merupakan terapi yang paling mujarab? Sungguh seronok, sungguh menarik topik kita pada ini. Saya percaya sebenarnya ramai pecinta-pecinta kucing di luar sana, tak kira lelaki maupun wanita, sedang bersama dengan kita. Kalau belum bersama dengan kita, ajak mereka saksikan kita bukan saja di TV3 tapi di Facebook Live kami. Kita nak ulas, benarkah lelaki pecinta kucing ini penyayang? Dan ini pastinya terbukti sebab hari ini saya seorang je perempuan. Betul. Semua lelaki. Di mana hari ini kita ada 4 orang lelaki. Itulah, jarang kali berlaku. Kita nak kenalkan kita punya tetamu. Yang pertama, kita nak bersama dengan Johan Iskandar, iaitu pemilik Johan and His Cat. Apa khabar Johan? Baik, terima kasih jemput saya. Okey, yang ini bersama dengan sahabat saya ni, diam tak diam rupanya dia pencinta kucing. Kita bersama dengan Arash Muhammad. Assalamualaikum Arash. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mana kucing-kucingnya tu? Sihat, Alhamdulillah. Saya mau jumpa saya di Kajang ni, jadi kita tak ada kucing. Okey, tak apa, kita simpan dulu. Dan kita juga bersama dengan Cik Muhammad Rizwan Zamri selaku pegawai psikologi daripada UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, alhamdulillah talian Baik, video kita kesemuanya jelas dan suaranya juga dapat didengar dengan jelas. Okey, baik, saya nak mulakan topik kita hari ini dengan kita nak tanya dengan seorang pegawai psikologi dululah. Kita nak tanya dengan Cik Rizwan dulu. Cik Rizwan, kalau kita lihat tadi berbagai pendapat telah diberikan dan sebagainya yang menyatakan pecinta kucing ini, khususnya lelaki ini, memang dari golongan yang penyayang. Apa ulasan dan pendapat dari Cik Rizwan? Okey, baik. Betul, saya bersetuju 300%. Wow. Kenapa? Kenapa? Sebab pertama, sebab saya pecinta kucing, dan tentulah saya penyayang. Dan sebenarnya ada kajian sebenarnya. Kajian tu daripada banyak universiti. So saya telah baca semua artikel-artikel tu dan saya melihat sendiri karakter, sebab saya melihat personality seseorang apabila dia penyayang, dia menunjukkan, dia show, dia bukan dia sekadar cakap sayang. So kebanyakan pecinta kucing apabila dia sayang, dia menunjukkan rasa sayang tu. Dia akan pegang, dia akan tengok, dia akan belai dan penuh emosi. Jadi tiga perkara tu ada, pemikiran, emosi dan tingkah laku. Jadi kalau orang sayang tu, dia jadi sayang. Apabila tengok kucing kat luar, dia tak ambil. Dan apabila melihat kucing-kucing yang terbiak atau sakit, dia akan ambil. Dan rasa tu, dia rasa kalau boleh nak ubati. Emosi tu tertutus. Itulah dikatakan sayang. Dia bukan sekadar bercakap, tetapi emosi dan tingkah laku tu dia sekali selaras. So banyak kajian. Kajian. Betul, Cik Rizwan. Bila saya tengok kadang-kadang pecinta-pecinta kucing ni, mungkin kita tak ada bela kucing lah, tapi bila melihat rakan-rakan, bila melihat segala perkongsian di media sosial dan sebagainya, memang betul-betul macam melayan seorang bayi, macam seorang anak. Betul. Kita nak tanya juga kepada Johan. Johan sebenarnya beliau memiliki 30 ekor kucing. Bapa bulus lah orang panggil kan. Dan kalau boleh dikongsikan Johan, sejak bila sebenarnya dari keluarga ke dah memang bela kucing ataupun Johan sendiri yang memang minat betul dengan kucing? Okey, sebenarnya memang saya minat dari kecil. Tapi
ayah tak bagi bela sebab dia tahu ni tanggungjawab yang besar. Tapi dalam family kami memang diterapkan dengan nilai kasih sayang dekat kucing, dekat haiwan. Sebab setiap minggu ada National Geographic. Memang itu jadi macam family time tau, berkumpul ramai-ramai untuk tengok National Geographic. Okey. Jadi bila Okey, tapi kalau kita kata ada haiwan peliharaan ni, komitmen dia tinggi daripada kita membela seorang anak kan. Nak beli makan dia, nak pergi Betul. bawa mandi dia, nak beli segala keperluan dia. Kos dia tu tinggi tu orang kata. Jadi untuk Johan Johan sendiri dah berapa banyak dia belanjakan tu? boleh dalam 2,000, lebih kurang 2,000 hingga 3,000 sebulan. Depends juga, kalau ada yang sakit lebih lah. Yang itu untuk 30 ekor kucing ke seekor kucing? 30 ekor lah. 30 ekor, 2,000. 2,000. Tapi kadang-kadang saya tengok Johan bukan apa tahu. Kadang-kadang ada seekor kucing tu beratus-ratus juga sebulan. Seekor saja. Betul. Orang kata kalau orang kata semangat nak menjaga tu, dia sanggup buat apa je. Betul. Okey, kita nak tanya pada Arash pula lah. Okey, Arash ni kita nak tanyalah sejak bila mula terbit rasa minat dan membela kucing ni? Mungkin bermula tu berapa dah sampai ke sekarang 20 tu banyak sangat, Arash. Lebih. Saya sebenarnya saya dah memang kucing ke ikut mak pergi. Jadi apa tengok kucing kat pasar semua saya akan pegang. Aku pernah bawa balik ekor ke saya kecil lah dalam darjah buat. Sampailah sebelum saya kahwin dulu pun saya pernah ekor tapi dah aku ada sampai. Alhamdulillah isteri saya pun suka kucing. Dan saya jenis memang bermula daripada seekor saja mula-mula. Lepas tu orang sebenarnya banyak sekarang ni banyak anak angkat. Lepas tu daripada jadi mula yang jadi yang bela tu lah. Ya beranak sehinggalah sekarang sampai ke yang senior Yeyen. Kalau tengok saya punya IG tu ada dia warna kuning tu saya dia dah 10 tahun. Lama kan setia dengan Arash. Baik, kita nak tanya kepada Johan, kalau boleh dikongsikan antara rutin kalau kita bersama dengan haiwan peliharaan ni, bangun pagi seawal pukul berapa, nak kena mandikan, nak kena main dengan dia, kena bagi makan ubat dan sebagainya, boleh kongsikan? Okey, macam dekat sini memang ada jadual dia. Kalau pagi-pagi saya akan buat cleaning dulu. Lepas tu saya akan tengok dia orang macam mana, sama ada okey tak, alert atau tak. Lepas tu time akan playtime lah. Sebab dia orang setiap dekat sini ada bilik-bilik dia orang sendiri sebab tak boleh keluar serentak. Sebab kalau keluar serentak dia boleh bergaduh lah sebab ada reason dia tersendiri sebab kucing jantan tak boleh jumpa dengan kucing jantan yang lain. Dia orang akan bergaduh sebab dia orang dominan. Lepas tu setiap dalam satu minggu tu ada hari yang saya setkan untuk hari cuci telinga, ada hari untuk potong kuku dan mandi. Bergila-gila. Besarnya kucing tu, Johan. Tu dah Berat macam berapa? Garfield lah saya tengok tu. Berat berapa tu? Berat dia 14 kilo. Okey, kalau ada yang bertanya tu, itu baka apa dan mungkin berapa harganya tu kalau di pasaran tu? Dia dah baka Maine Coon. Macam dekat Malaysia ni dalam 10,000 ke atas lah. Okey, memang. Baik, saya nak juga bertanya kepada Encik Rizwan kan berkenaan dengan kita memelihara kucing ni. Ada juga yang mengaitkan kalau kita sukakan kucing ni, kadang-kadang ada antara mereka yang kesunyian. Kadang-kadang ada juga situasi yang mana dulu dia tak jaga kucing, tapi bila anak-anak dah semakin besar, dah tinggalkan rumah, kucing itulah yang menjadi peneman dia. Kalau boleh dikongsikan. Silakan Cik Rizwan. Okey, betul. Sebenarnya ada kajian yang daripada University Wilkinson daripada Carol Wilkinson memang ada mengatakan bahawa personality pecinta kucing mereka cenderung untuk stres, neurotik. Sebab bukan apa? Sebab mereka terlalu sayang. Bila mereka menyayangi, pertama mereka takut. Bila kucing hilang tak ada dapat mata dia akan risau. Dia stres lain macam berbanding kalau kehilangan benda lain. Lepas tu bila dia sayang, ketakutan untuk kehilangan itu
kehilangan apabila kucing yang disayangi sakit ataupun mati. Jadi itu kebanyakannya, tetapi dia ada satu terapi yang ada pada kucing itu buatkan dia hilang sunyi itu. Sebab ada kajian juga daripada Universiti of Lincoln kata kebanyakan pencinta kucing ni persentase mereka introvert. Introvert ni bukan tak bercakap, tetapi mereka ada tenaga dalaman tu yang tak perlu cari dari luar. Jadi dia boleh happy dengan diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri. So dia lebih suka buat aktiviti dalaman lah. So kalau orang extrovert, dia sunyi, dia rasa tak bahagia, dia akan cari aktiviti di luar, akan cari kawan, bercakap. Tapi introvert cukup dengan kucing dah membahagiakan dia. Okey, Cik Rizwan, saya nak menambah sedikit. Okey, kita ada banyak haiwan peliharaan yang boleh dipelihara. Tapi kenapa istimewa? Apa istimewanya kucing ni yang kita boleh kaitkan dengan kasih sayang tu? Istimewanya kucing ni. Okey, sebab sifat yang ada pada kucing itu. Kucing memang sifatnya manja. Dia tidak liar. Jadi tidak perlu sesuatu yang kita dapatkan ilmu untuk kita train diri kita untuk bela sesuatu kan. So contoh kalau nak bela singa ke bela harimau kan perlu ada kepakaran kan, ataupun kadang anjing pun ada special dia. Tapi kucing automatik bila kita ambil, kita jaga. So ada kajian daripada Carol Proceedings mengatakan bahawa kucing akan mengikut sifat tuan dia. Jadi kalau kita penyayang, so dia akan ikut. Dia akan ikut sifat-sifat dominan tuan dia. Kalau tuan juga stres, so kucing akan terkesan, kucing akan stres juga. Istimewa kucing ni. Okey. Baik. Kita dah dengar tadi Cik Rizwan dah kongsikan beliau setuju 300% bagi mereka lelaki ni yang bercinta haiwan adalah penyayang. Tapi kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita saksikan. Lelaki ni kalau dia suka kucing, definitely dia memang seorang yang penyayang sebab kita tahu lelaki ni dia sifat tegas dia memang dominan. So kalau dia ada rasa sukakan kucing, so memang confirm lah dia seorang yang penyayang. Bagi saya betul lelaki yang suka kucing adalah seorang lelaki yang penyayang. Saya tak berapa setuju dengan lelaki yang penyayang ni adalah lelaki yang sukakan kucing. Sebab macam saya sendiri, saya tak suka kucing sebab saya takut dengan kucing dan saya ada allergic dengan kucing. Jadi mungkin lelaki tu dia tak sukakan kucing juga sebab dia ada reason yang sama dengan saya. Bagi saya, suka kucing atau tidak ni taklah 100% melambangkan sifat seseorang tu. Lelaki yang suka kucing ni sememangnya penyayang, dan pada pendapat saya juga mungkin juga tolerance level dan empathy dia ni lebih sikit berbanding lelaki lain. Lelaki lain pun penyayang juga. Satu, sebab memang suka kucing. Second one, sebenarnya dia boleh jadi macam terapi. Kalau kita bekerja, kita stres dengan tugasan ataupun aktiviti harian kita, so bila balik je and then bila tengok kucing yang dah hadap, kita belai-belai macam ni kan tenang. Dia buat kita tak lonely lah di rumah. Macam kalau tak ada sesiapa di rumah, kita ada pet, kita boleh main dengan kita punya pet, kita boleh teman, kita boleh berborak. Sekaligus dia dapat menurunkan kita punya stress level lah. Setuju? Pelbagai pendapat yang memang bersetujulah dengan topik kita pada ini. Yang tadi tu Asrul Nizam tu, kawan awak baca berita tu kan? Tapi dia ada banyak kucing. Ya. Sebelum dia ada apa orang kata berkeluarga. Ada keluarga. Dia memang kucing, saya boleh hafal satu nama boleh nampak dia seorang yang penyayang tu. Seperti mana juga Arash Muhammad ni. Daripada kita nak tanya pada dia. Okey, kita nak tanya jugalah pada Arash. Perasaan cinta kepada kucing tu, tapi sedikit sebanyak bila kita membela, kita menjaga dengan kasih sayang, mesti ada cabarannya tu. Boleh kongsikan dengan kita cabaran menjaga anak-anak tu. Arash. Pada jaga kucing sebenarnya mana nak didik doang, sebab saya percaya kucing ni kalau kita ada, dia tahap kritikal untuk menjaga kucing ni. Bang ni masuk dalam 3 bulan itu dah boleh. And actually masa the best fun time kita bang, dan saya tak ada sangka saya
Saya tak, saya Ah. lepaskan bebas dalam rumah, dah cukup dalam masa umur dia agak-agak lebih kurang dalam Doi-doi. 8 ke saya akan lepaskan dia kat luar, dia diorang akan balik pula. So far memang dah lah, kalau diorang keluar, diorang pandai balik. Ada yang macam, ada juga yang tak balik lah, diorang mungkin duduk rumah orang lain dan sekali diorang datang. Tapi so far, Alhamdulillah semua balik. Dan kebanyakannya, saya tak tahu, you all percaya ataupun tidak. Saya keluar, sebelum maghrib diorang balik. Ui, macam mana buat tu? Saya masa kecil pun tak balik macam Ah. tu. Mungkin Pagi tu saya keluar dekat gate, dekat saya punya garas tu saya akan panggil. Siapa-siapa yang tak ada kat rumah saya panggil. Kejap lagi kan dia tengok, dengar suara saya, semua dia akan balik. So far Alhamdulillah, diorang akan, sebab saya tak sampai hati nak kurung sebab saya treat diorang as, bukan as pet, as partly of my family, keluarga. Okey, tapi kalau Arash keluar pergi outstation ke macam mana dengan 20 ekor tu? Siapa yang macam tolong jaga ataupun bagaimana? Outstation, orang isteri saya ada rumah, ataupun kalau kita diorang terpaksa balik kampung, balik keluar, kita pilih yang mana yang kecil-kecil tu saya akan hantar boarding, yang mana yang besar-besar tu saya dah siapkan sedia tempat dia, toilet dia, and then dia punya makan secukup tempoh yang kita orang nak pergilah. So far Alhamdulillah tak ada masalah. Pun Okey, antara banyak-banyak tu ada yang nakal tak? Apa yang paling nakal sekali perangai kucing ni? nak sebut nakal, ramai juga yang nakal, tapi yang mana kucing ni unpredictable. Okey. Macam-macam ragam lah kan? Kita balik, kita dah segah kaki, peluk lah apa benda. So, that's the best fun lah. Oh, okey. Tapi kan saya nak kongsikan juga dengan Farhan dan juga penonton, kakak ipar saya, dia ada 2 ekor kucing di rumah. Tapi bila mereka nak pergi orang kata bercuti ke bagaimana, dia takkan tutup TV dia selama seminggu dan juga aircon selama seminggu. Tapi ada orang datang lah untuk memantau tengok, lah. memantau. Tapi begitu sekali pengorbanan kepada kucing dia tengok anak TV, kucing. Okey. Okey, kita nak tanya kepada Johan. Saya suka sebenarnya nak tanya sebab saya bukanlah tak suka kucing. Bukan pembela kucing lah. Saya tak boleh sentuh. Kalau Johan boleh kongsikan dengan saya bagaimana sebenarnya untuk mereka ni, mereka suka kucing, sayang. Kita tahu comelnya kucing tu, tapi kita tak ada kemampuan nak pegang macam tu. Mungkin ada tips-tips ni Fatin minta ni. Penakut kucing ni. Silakan Johan. Mungkin unmute-kan mic-nya Johan. Okey, terima kasih. Okey, bagi saya dia kena introduce secara perlahan lah. Mungkin boleh kenal dengan orang yang ada bela kucing. Lepas tu dia boleh pergi ke tempat yang sekarang ada banyak shelter. Okey, dia boleh dekatkan dulu diri dia dengan sentuh dulu. Kan? Lebih kurang macam itulah. Tapi kan macam kucing sendiri, mereka ni ada deria yang macam orang tu takut dengan dia ke apa. Sebab saya selalu pergi makan. Orang lain semua dia tak kacau. Tapi dia suka minta makanan dengan saya. Macam dia lebih ada naluri lah kucing ni. Betul ke? Dia ada macam satu naluri yang luar biasa sikit ni, kucing ni. Tanya pada siapa ya? Johan? Johan. Silakan Johan. Tanya pada saya. Betul. Memang daripada dulu lagi memang saya perhati macam tu. Bila dekat kawan-kawan saya pun diorang bercerita juga yang sama. Siapa yang takut tu lagi dia datang. Jadi sebenarnya sebaik-baik tak payah takut betul Johan Dia macam tahu ada eye contact. Okey. Baik, kita nak tanyakan juga pada Cik Rizwan. Cik Rizwan, secara keseluruhannya Cik Rizwan hari ini kita juga nak membincangkan tentang suatu sifat, suatu emosi iaitu penyayang ni kan. Sebenarnya kalau kita nak katakan haiwan peliharaan, khususnya kucing pada hari ini, bagaimana ianya boleh dikatakan sebagai satu terapi? Apa yang menjadi terapi kepada diri dengan membela dan menyayangi haiwan-haiwan ni? Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. So, pertama sekali bila kita terapi, kita nak keadaan tu dia ada satu rangsangan yang buatkan kita rasa happy. Kan? Sebab jadi rangsangan daripada haiwan peliharaan kucing, kucing ini dia sifatnya manja. Dia ada sayang, ada sifat sayang dan menyayangi. Apabila kita memberikan sayang, dia membalas. Jadi ia satu terapi. Maknanya benda yang kita harapkan, sebab manusia ni memang psikologinya dia ingin dihargai, ingin disayangi. Jadi bila sifat-sifat yang ada pada kucing itu, dia memberi satu rangsangan. So memberi sayang dan disayangi. Jadi itu satu terapi.
Contoh kalau kita care pada seorang tapi mungkin kita tak dapat feedback yang sama. So kita akan rasa kecewa. Tapi dengan kucing, apabila kita beri makan, kita belai dia memberi rangsangan. Dia manja kita, dia kita rasa macam diri kita disayangi. So dihargai. Ada orang care kita, ada sayang kan. Bila kita sunyi, so dia ada di samping kita. Berbanding kita dapat terapi daripada contoh dengan manusia misalnya, kadang-kadang kita tak dapat terapi yang sama. Betul Cik Rizwan. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang ke WhatsApp ke tak reply. Kadang-kadang kita bercakap dia tak ada respon, tak jawab. Tapi kalau dengan kucing kita bagi kasih sayang, dia balas kasih sayang. 100% komitmen. Baik, kita nak bawa pemerhatian penonton dan juga tetamu kita untuk kita saksikan trivia berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Tahukah anda kucing memburu lebih baik daripada anjing? Kucing memiliki keupayaan melindungi diri yang tinggi dan mampu hidup lebih lama di kawasan hutan liar berbanding anjing. Fakta kedua, anak mata kucing akan berubah bentuk atau saiz ketika ia berada dalam keadaan tertentu seperti sedang melihat mangsanya ataupun ketika melihat wajah tuannya. Fakta ketiga, kucing tertua di dunia mati pada usia 31 tahun. Rubble mengalahkan rekod skuter seekor kucing Siam yang hidup sehingga 30 tahun. Selain itu, tahukah anda kucing suka disentuh di bahagian muka, terutamanya di bahagian dagu, pipi dan kepala, manakala bahagian ekor merupakan kawasan sensitif bagi mereka. Akhir sekali, tahukah anda lelaki yang sukakan kucing lebih menarik di mata wanita? Kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik haiwan peliharaan Dr. June McNicholas, wanita mudah terpikat dengan lelaki yang menyukai haiwan kerana dianggap lebih penyayang. Si comel berbulu ini merupakan haiwan yang manja dan sering menjadi sahabat baik buat tuannya. Saya pasti trivia-trivia tadi membuatkan pecinta kucing sangat-sangat berbangga dan mungkin bagi para lelaki di luar sana kalau mungkin nak mengurat perempuan bolehlah start mula belajar-belajar bela kucing. Lepas ni ramailah yang hubungi Johan lepas ni. Okey Johan, di penghujung perbincangan kita ni kita nak tanya juga pada Johan lah. Sebenarnya Johan banyak juga orang kata ada banyak kucing dan kemudian ada juga yang mendapatkan kucing daripada Johan sendiri. Personality lah pecinta-pecinta kucing yang Johan dapat huraikan ataupun kongsikan dengan kita bila setiap kali mereka datang berjumpa dengan Johan ni. Personality mereka ni. Personality dia yang saya nampak diorang ni lebih sensitif, and then diorang memang sangat alert dengan kebajikan kucing tu. Okay, contohnya orang selalu tanya dengan saya bila kucing tu sakit macam mana nak buat, okay, and then makanan diet ni betul atau tidak. Diorang memang lebih teliti and lebih sensitif. Lagi satu, kalau kucing tu dia buat body language ni, dia tanya ni apa tanda dia, yang ni apa tanda dia, sebab kucing kan tak pandai bercakap, jadi dia akan tunjukkan body language dia untuk communicate. Okey, kalau boleh Johan berkongsikan bagaimana bahasa-bahasa tubuh ataupun body language kucing-kucing tu untuk kita tahu dia apa dan apa yang dia tengah cuba berkomunikasi dengan kita tu. Antaranya yang selalunya. Okey, contoh kucing tu dia menyarap, dia baring terbalik and then dia expose perut dia, itu tandanya dia trust dengan dia punya environment sekeliling. Okey. Ada lagi tak selain tu? Lagi kalau kucing tu curious, dia macam nak tahu sesuatu, ekor dia tegak. Ekor dia tegak. Kalau dia headbutt, itu kalau dia jilat kita tu, maknanya itu ultimate trust lah. Okey, dan dia ini soalan ni memang macam umum sangatlah sebenarnya. Tapi betul ke macam kucing ni kan, dia boleh tahu orang tu baik ke, orang tu jahat ke? Ada tak bahasa-bahasa tubuh yang macam tu pada kucing ni? Dia ada insting. So far saya tak pernah nampak lagi macam tu. Yang penting kalau dia takut dia larilah. Itu saya lah. Sebab kucing mostly memang dia bersifat individual. Bila dia manja, dia akan manja dengan semua. Ada juga kucing yang dia kenal dengan tuan dia, dia manja dengan tuan dia je. Dia macam anak-anak kecil jugalah saya rasa ni. Sangat manja, sangat perlukan perhatian. Baik, Arash sendiri sekarang ni ada 20 ekor. Ada tak perancangan untuk nak tambah lagi ataupun lepas ini cukup kot bagi perhatian dekat yang 20 ekor ni je? Sebenarnya tak ada apa-apa perancangan. Kadang-kadang
Selalunya kalau yang mana yang dah beranak tu, kalau sempat saya ikatkan, kadang-kadang tu tak sempat. Alright. Kalau yang tak sempat tu, kita orang terima je lah. Sebab pada saya percaya pada rezeki. So far, Alhamdulillah. Dengan bukannya semua di tangan saya. Saya ada dah kawan semua sekali. Tapi kalau ada yang dapat lagi, kita orang jaga, Alhamdulillah. Pada saya, kucing tu haiwan yang haiwan kesayangan Allah, dan saya percaya setiap individu yang jaga, yang pelihara kucing sebaik mungkin, anggap sebagai keluarga, insya-Allah rezeki diorang akan sentiasa masuk tak putus-putus. InsyaAllah, itu yang saya percaya. Okey, soalan akhir daripada saya, Aras, ringkas saja. Kenapa tak ikan mas ke, ikan laga ke? Arnab ke? Kenapa kucing? Banyak-banyak orang kenapa suka kucing? Kucing tu haiwan yang pada saya suka gomol diorang. Okey. Saya pasti ramai juga bersetuju. Pasal ikan tu dalam air kita boleh tengok je kan. Ikan lawa je kan, ikan laga kan. Baik. Okey, sedikit daripada Encik Rizwan untuk merumuskan topik kita hari ini, lelaki pecinta kucing lebih penyayang. Mungkin Encik Rizwan secara umum juga sebenarnya haiwan peliharaan inilah kan. Silakan. Okay, Encik Rizwan boleh unmute-kan mic. Kami tak dapat mendengar suara. Silakan. Okey, sorry. Okey, baik. Okey, secara keseluruhan, lelaki yang dikatakan penyayang ni memang sebab dia terbukti. Kita nak melihat orang tu penyayang, kita melihat dari segi bukti. Jadi memang pecinta kucing ni dia menunjukkan tingkah laku penyayang tu, iaitu dengan memegang, mengusap, membelai. Itulah tanda saya sayang. Berbanding percakapan ni kadang-kadang mungkin kita boleh berpura-pura kan. Dan apabila kita lihat kadang-kadang orang ini betul-betul penyayang, real self personality dia akan lihat. Apabila di luar pun dia tunjuk kasih sayang, walaupun bukan kucing peliharaan dia, tetapi bila lihat kucing-kucing luar pun diusap, pegang. Dan kebanyakan mereka dikatakan orang penyayang ni dia pendengar yang baik. So bila kita lihat orang yang bercakap dengan kucing, dia melihat matanya, eye contact dan memahami, sensitif. Itu yang mungkin dikatakan penyayang. Wanita kadang-kadang ada bahasa yang suka difahami, tapi mereka yang bela kucing ni dia faham, sensitif pada non-verbal communication. Sebab itulah agaknya memang wanita merasakan dan tertarik kepada mereka yang pecinta kucing ni sebenarnya, Encik Rizwan. Betul. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, Johan, Arash dan juga Encik Muhammad Rizwan kerana bersama kita berkongsi satu topik yang santai tapi cukup menarik, memberi inspirasi, iaitu lelaki penyayang ni adalah mereka yang pecinta kucing. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, salam kucing-kucing. Okey. Baik, sebenarnya kalau kita lihat perasaan kasih, sayang, belas ihsan, kucing adalah satu makhluk. Satu makhluk yang memang kita layak untuk sayangi. Sebab itulah ianya dikaitkan juga dengan emosi. Seseorang itu adalah penyayang sebenarnya, Fatin. Itu berkenaan dengan mereka yang penyayang pada kucing. Lepas ni kita nak bawakan kepada penonton mereka yang kata sumber pendapatan. Kita pun tak ada banglo ni. Betul lah, macam mana? Kucing boleh ada banglo. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.